Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan juga nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan pengajian majlis ilmu, iaitu pada membahaskan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, jadi kita sambung masih lagi, kita membahaskan berkaitan dengan fitnah kubur, fitnah terhadap kubur. Bukan fitnah azab kubur, tapi fitnah terhadap kubur yang disentuh oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Baik, jadi kita sambung pada perkataan beliau berkait dengan menjadikan atau membuat menyalakan lampu-lampu di atas kubur. Termasuk daripada perbuatan yang dilaknat oleh Nabi SAW pelakunya. Baik, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ini kaedah yang kita sebutkan sebelum ni, fa inna kullama la'ana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal kaba'ir. Setiap sesuatu yang dilaknat, apa sahaja yang dilaknat ke atas pelakunya oleh Rasulullah SAW, maka ianya termasuk dalam kategori dosa-dosa besar, al-kabair. Baik, wa ma'lumun, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa ma'lumun anna iqada as-suruj 'alayha innama lu'ina fa'iluhu likaunihi wasilatan ila ta'zimiha. Ini dia punya hikmah, dia punya illah. Imam Ibn Qayyim, dan maklum, sudah dimaklumi bahawasanya menyalakan lampu-lampu suruj, lampu-lampu, tak kira lah lampu tu lampu Kalimantan ke, lampu LED ke, lampu pelita ke, apa ke, alaiha, di atas kubur, innama lu'ina fa'iluhu, sungguhnya dilaknatlah pelakunya. Kenapa dilaknat? Likaunihi wasilatan ila ta'zimiha, kerana keadaannya ianya adalah wasilah, yakni sarana, jalan yang membawa kepada pengagungan terhadap kubur tersebut, ila ta'zimiha. Ini penting, illah ni kita kena sebut. Antara kekurangan kita dalam penjelasan bila kita menjelaskan tentang ahkam syar'iyyah, khususnya apabila kita menggunakan media-media yang ada hari ini. Yang ini maknanya kita kena perbaikilah cara kita menjelaskan kepada mereka yang terkeliru ataupun mereka yang tidak tahu. Contoh, bila kita nak kata kenapa tak boleh bina kubur, kan, tak boleh dipasang lampu dekat kubur ni, dekat atas kubur tu, kenapa? Orang tanya. Jawapan yang tidak tepat bila kita jawab, yang kita jawab kerana ada hadis. Ya, kita tahu ada hadis. Kerana ada hadis, tak tepat jawapan. Kerana ada hadis melarang, itu dah betul. Tapi satu lagi jawapan yang paling tepat, yang maknanya, okey, dia ada 3 jawapan sekarang ni. Okey, orang tanya kita, ni ana kita share sikit macam mana cara kita nak jawab sebenarnya. Macam ni, okey. Kita tahu ada orang mungkin dia pasang lampu kat kubur, kan, atas kubur. Kita pun nak tegur. Ini contoh situasi. Baik, dia pun tanya kita, baik, kamu kata tak boleh pasang lampu ni. Kenapa? Bagi alasan. Bila dia tanya kita kenapa, bagi alasan tu, maknanya dia nak jawapan yang
muqni'un, jawapan yang memuaskan. Dia tak mau jawapan yang sipi-sipi ataupun jawapan yang masih lagi dia tertanya-tanya. Sebenarnya bila kita menuntut ilmu, ini point dia. Kita kena belajar sampai tahap macam mana kita boleh memberi jawapan yang memuaskan. Maknanya bila kita jawab tu, orang akan tak ada lah ruang untuk dia cari alasan. Melainkan inat, melainkan dia sombong, melainkan dia nak menentang kebenaran lah. Itu tolak tepi lah. Tapi ini kita bincang orang awam, orang yang mungkin keliru, orang yang memang nak tahu, nak belajar. Ini target kita kan. Ini kita punya sasaran dakwah. Tolak tepi lah orang yang tuduh kita Wahabi tu, dia dah memang otak dia dah tepu dengan cok Wahabi tu, nak buat macam mana kan. Dah memang dia sendiri memandulkan akal dia, itu tolak tepi ya. Itu memang tak boleh nak bincang lah. Kan. Ajak kalau nak ajak sembang kat kedai kopi pun buang karen ni, orang panggil. Buang masa je. Kalau orang yang jenis dia dah tertutup kan. Siapa? Wahabi. Wahabi tak payahlah. Itu tolak tepi. Yang ni kita bincang tentang orang awam, orang yang masih lagi Allah Ta'ala bagi nikmat akal yang dia boleh guna, rasional. Dia seorang yang rasional, dia seorang yang boleh fikir. Yang ni target kita. Jadi jawapan yang pertama, okey. Selalunya kita akan jawab jawapan pertama, sebab ada hadis. Sebab ada hadis. Okey, tu tapi tak jelas lagi jawapan, sebab ada hadis. Okey. Sebab ada hadis yang melarang. Okey, yang kedua. Sebab Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam. Melarang. Okey, kalau dia seorang yang Islam, dia seorang Muslim, dia seorang yang dia beriman dengan Nabi SAW, hati dia tu akan, dia mudahlah, maknanya dia mudah menerima bila dia mendengar hadis Nabi SAW. Alhamdulillah dia akan terima. Tak cakap banyak lah kan. Ni selalunya orang yang dah, orang beriman lah, orang yang dah mengaji, orang yang dah tahu tentang kelebihan hadis-hadis Nabi, kedudukan makan atau sunnah, kedudukan Nabi, autoriti sunnah. Itu kita kata tak ada masalah kan. Kebanyakan orang-orang yang mengaji sunnah ni dia dah tahu. Tapi masalahnya, okey, kita ada satu lagi golongan yang dia, kalau kita bagi jawapan hadis, okey, ada larangan daripada Nabi, dia nak tahu lagi. Dia kata kenapa Nabi larang? Kenapa? Apa asas? Apa reason? Ataupun kita kata apa alasan Nabi SAW larang? Kalau ustaz dia cakap kan, apa alasan ustaz benda tu dilarang? Hadis lah, hadis Nabi sebut. Kamu nak lawan hadis Nabi? Itu cara tu tak betul. Memang kita kat hadis Nabi kan. Tapi kalau kita kata, ni hadis Nabi SAW sebut macam ni, itu pula thinking dia kan. Dia macam tanya kan. Relax lah, maknanya kita kena bagi jawapan lah. Orang macam ni kita kena iqna', maknanya kita kena raikan pertanyaan dia. Itu sebab tu kita kena mengaji. Sebab tu kita kena menuntut ilmu. Sebab tu kita kena belajar cara untuk kita membina hujah. Sebab tu anak katakan, orang yang ikut sunnah ni, kita ni banyak ada khalal. Kita tak boleh syok sendiri. Kita kena muhasabah diri. Termasuk kat Ana lah. Ana bukan cakap kat orang, Ana cakap kat kita. Kita pakat-pakat kita yang nak ikut sunnah ni, kita ada banyak kelompongan yang kita kena tampung. Antaranya bila kita berhadapan dengan orang awam, bila kita berhadapan dengan orang yang dia diperlukan jawapan yang rasional. Islam tak melarang kita untuk menggunakan akal. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita gunakan akal, betul. Kita ada kekurangan sebab apa? Sebab yang anda perasan macam itulah. Kita akan jawab sebab hadis sebutlah. Takkan kamu nak lawan hadis? Dia tak ada niat. Kita kena faham, tak semua orang yang tanya lebih tu dia nak niat nak lawan hadis. So relax lah dulu kan. Sebab Ana ada pengalaman memang macam tu juga. Waktu kita awal-awal kan, kita awal-awal kita nak kenal sunnah, waktu kita muda, kita kecil lagi, kita muda, macam tu juga kita nak tahu. Kita tanya orang kan, kenapa? Apa alasan? Sebab ada hadis. Hadis Nabi melarang. Ya, ada hadis melarang, tapi apa? Itu memerlukan
ilmu. Itu kita nak mengaji sampai kita boleh tahu hikmah, illah. Sebab tu kena antara yang cara yang penting untuk kita membina malakah, kemampuan untuk berfikir dengan betul, antaranya dengan kita belajar fiqh. Sebenarnya kalau kita belajar ilmu fiqh, maksud anda ni ilmu fiqh yang bersistem. Maknanya macam kita dekat apa, kita kata Yayasan Taklim ni kita ada kelas fiqh mazhab Syafi'i. Sebenarnya bukan kita nak ajar pada taksub mazhab Syafi'i, kita nak ajar supaya student, pelajar ni dia bertahap-tahap dalam cara berfikir, cara kita nak faham, supaya kita tak faham benda tu dengan konteks yang salah. Sebab tu adanya subjek fiqh. Sebab tu kena ada subjek fiqh. Kita bukan buat mengaji, kita suruh orang ikut kelas ustaz yang ajar fiqh mazhab Syafi'i ni, kita nak suruh orang taksub pada mazhab Syafi'i. Bukan. Ustaz yang ajar fiqh mazhab Syafi'i ni pun dia nak suruh kita pegang kepada sunnah, tetapi kita kena melalui proses. Sebab itu kalau siapa perasan, orang yang mengaji fiqh, dia punya cara penjelasan dia tu kemas. Tapi orang yang tak mengaji fiqh ni, dia tak ada fiqh. Dia tak ada pemahaman. Jadi agak susah. Yang ni kekurangan yang kita kena tampung. Kita dulu pun macam tu. Kita pun dulu macam tu juga. Kekurangan ini ada, kita takkan nampak kalau kita hanya belajar. Ustaz, berapa nak belajar fiqh mazhab Syafi'i ni Ustaz? Kita belajar fiqh sunnah cukup lah. Fiqh sunnah. Fiqh dalil. Ya, kita tak nafikan. Kita tak nafikan kepentingan belajar fiqh sunnah. Fiqh sunnah tu kita nak faham sunnah. Tapi kita nak faham sunnah ikut metod siapa? Mesti kena ikut metod ulama-ulama yang muktabar. Itu yang ulama kita kata yang muktabar, maknanya dalam fiqh, maknanya mazhab tu lah. Itu mazhab tu, itu kepentingan mazhab. Itu kepentingan kita belajar mazhab. Supaya tak ada orang yang jadi masalahnya bila dia anggap dia mujtahid. Masalah mujtahid. Itu yang jadi apa? Saya berijtihad. Salah ijtihad dia tu. Dia pun tak ada alat-alat, ilmu alat pun tak lepas lagi apa semua. Kemampuan untuk ijtihad tu memang tak ada pada dia. Tapi itu yang jadi, kalau kita tengok yang jadi pelik-pelik ni sebab itulah, sebab dia tak mau mengaji mazhab. Dulu yang memberontak dekat Masjidil Haram, Khawarij, yakni Juhaiman Al-Untaibi tu, fitnah Juhaiman kan, yang anda pernah bentangkan dulu. Saya tak ingat kat mana, yang anda pernah tulis artikel tu 2 siri. Siapa yang kaji tentang macam mana fitnah Juhaiman ni berlaku, dia bukan berlaku terus 1 tahun, 15 tahun sebelum nak berlakunya pemberontakan, 15 tahun. Bayangkan masa yang panjang untuk membentuk satu doktrin, satu ideologi yang ekstrim, yakni ideologi Khawarij. Sebab apa? Kalau anda kaji, kalau kita kaji, ini penting, kita kena kaji sejarah moden, sejarah lampau, sejarah kuno. Puncanya kerana Juhaiman ini dan pengikut-pengikutnya memerangi pengajian mazhab. Satu je dia cakap. Ini yang anda dapat hikmah. Kita dapat apa? Kita dapat gali pengajaran. Kita dapat keluarkan pengajaran. Ibrah. Kerana mereka anti mazhab. Anti mazhab. Maknanya mereka tuduh orang yang mengaji fiqh mazhabi ni, mereka ini kitab-kitab fiqh mazhabi ni semua tak boleh pakai. Dia pun tak ada langsung dalam maktabah mereka tu, tak ada langsung kitab-kitab fiqh, tak ada pengajian fiqh. Dia pun mengaji apa je? Mengaji ilmu rijal, mengaji mustalah hadis, mengaji jarh wa ta'dil. Sebab apa? Nak jarah, nak ta'dil, nak jarah guru sendiri, nak jarah ulama, nak jarah orang tu, nak jarah orang ni. Itu realiti. Sebab jahil tentang fiqh, tak ada pemahaman.
Fiqh ni, kita mengaji fiqh ni, kita nak dapat pemahaman. Orang yang mengaji hadis, dia kena mengaji fiqh juga. Mengaji hadis, kau takkan boleh dapat pemahaman automatically bila kau baca satu hadis tu macam tu je, kau takkan dapat pemahaman terus. Itu yang jadi masalah. Dan ini yang kita asatizah kita yang buat silibus pengajian di Yayasan Taklim. Kita ada program asasi, kita ada program diploma pengajian Islam, kita ada diploma lanjutan. Sebab apa? Sebab kita nak tutup kelompongan itu. Alhamdulillah, kita punya founder Yayasan Taklim, itu dia punya visi dia. Ini kita buat kelas, kena bayar sikit lah kan, nak bagi komitmen, supaya kita belajar dengan sistematik, supaya kita ada integrated. Belajar akidah, belajar fiqh, belajar akhlak, belajar sejarah, belajar usul fiqh, belajar adian, belajar. Supaya apa? Supaya kita punya cara berfikir tu tepat dan benar. Ada sistem dan kita tak nampak dalam ruang lingkup yang sempit. Tapi kalau kita bagi dekat orang yang ni lah yang pelik-pelik ni lah puncanya kerana mereka tak mau dengar nasihat asatizah. Mereka nak buat sistem sendiri. Ni anda cakap terus terang, orang yang buat pusat pengajian, dia tak ada penasihat akademik. Siapa penasihat akademik dia? Tah Malaun mana duduk belakang kamera, hak tu jadi penasihat akademik, dia pun jahil. Ini punca dia. Orang buat pusat pengajian, orang nak ada pengajian yang integrated, pengajian yang sistematik. Tak, dia nak ikut kepala dia. Dia buat pusat pengajian sendiri. Panggil lah ustaz, mula-mula panggil ustaz. Ustaz kena ajar ini je. Ustaz kena ajar akidah je, sebab kita ni akidah. Ustaz bagi pendapat, kita kena ajar akhlak juga. Kita kena ajar fiqh. Lepas tu, akhir sekali tengok apa jadi. Itu yang jadi tahzir ustaz sendiri tu. Pasal tak mau dengar nasihat. Ustaz-ustaz yang buka madrasah, dia orang ada penasihat akademik. Bukan dia orang seorang-seorang. Dia orang jemput pensyarah, dia orang jemput doktor yang ada PhD bidang pendidikan. Pensyarah daripada universiti yang ada pengalaman lama. Macam contoh Yayasan Taklim ada penasihat akademik. Bukan mengikut teradap je. Sebab tu adanya sistem. Sebab tu adanya program diploma asasi. Itu belajar. Bukan syok sendiri kita buat kuliah. Bincang isu akidah ni, kemudian kelas lain tak ada. Akidah je. Dah lah. Lepas tu tak habis pun kitab. Kan? Tak habis pun kitab. Sebab apa? Pasal tukar. Dia tak ada apa orang panggil, tak ada transparent, tak ada audit. Tak ada penasihat akademik. Jadi masalah. Itu kita bagi contoh tadi. Kita nak memberi jawapan pun kena ada ilmu. Nak bagi soalan kena ada ilmu, nak bagi jawapan pun kena ada ilmu. Sebab tu kena belajar. Sebab tu kena menuntut ilmu. Tapi ada orang dia anggap dia orang buat pusat pengajian, dia pun nak buat pusat pengajian. Tapi last kali nasihat tak terima, kan? Lepas tu masalah. Tak perlu lah anak nasihatkan, tak perlu kita belajar dekat tempat yang tak ada penasihat akademik. Yang maknanya dia tu lebih susah untuk kita nak apa? Bukan, dia punya kita kata nilai ilmu tu bukan tak ada ilmu. Ada ilmu ada, tapi macam mana kita nak membentuk cara pemikiran yang sahih. Itu yang penting. Kita nak bagi maklumat, memang semua orang boleh buat
Facebook Live, buat YouTube channel, nak bagi maklumat, semua orang boleh. Tak payah tunggu masuk universiti. Tapi macam mana kita nak membentuk asas pemikiran yang sahih? Yang tu kena belajar bersistem, kena belajar bersilibus. Kena promote. Ni diploma Yayasan Taklim, kena promote kawan-kawan kita yang siapa yang tak mengaji. Orang kata macam-macam, tuduh macam-macam, tak, cuba masuk belajar, promote. Madrasah, hantar anak kita madrasah. Sama juga madrasah dia ada dia punya penasihat akademik dia. Bukan kita boleh ikut suka hati kita. Itu jadi masalah bila ada orang dia tak sampai level, dia tak pernah lalui kita kata level akademik, maknanya dalam ilmu dia tak pernah lalui. Dia tak ada pengalaman dalam pembelajaran, dalam pendidikan, silibus. Dia tak ada latar belakang orang yang belajar dalam agama yang ada latar belakang yang bersistematik. Lalu dia nak buka juga tempat pengajian, yang ni jadi musibah. Sebab tu ini pengajaran lah kepada kita. Kalau nak buka pusat pengajian, dia kena laburkan sedikit masa, waktu, RM1 untuk dapatkan nasihat orang-orang yang ahli akademik. Itu yang betul. Contoh, anda bagi contoh fiqh. Sekarang kita nak jawab. Kalau kita jawab kan, okey, orang tu tanya kita, kenapa tak boleh letak lampu dekat atas kubur ni? Jawapan pertama dia kata, kerana ada hadis Nabi lah, Nabi larang. Yang kedua, Nabi larang. Bila Nabi larang, benda tu buat, kau tak faham ke? Jadi itu yang jadi jawapan tu jadi macam tak ada hikmah tau. Bila Nabi larang benda tu, kadang-kadang dia tak boleh nak beza pula. Bila Nabi larang, adakah semua yang Nabi larang tu jadi bid'ah? Ataupun yang Nabi larang tu jadi masuk dalam kabair min kabairi dzunub. Bila jadi bid'ah, bila jadi dosa besar? Dia tak tahu pasal dia tak mengaji. Dia tak mengaji bersistem. Jadi celaru, jadi takhabut. Ini yang banyak berlaku kita tengok dekat media sosial ni. Yang jenis-jenis macam ni, yang jenis belajar dekat media sosial, belajar tengok dia baca artikel tu, kemudian dia nak rot, dia nak bantah syubhat. Ni anda paling tak berkenan sekali. Kalau kamu ada page ke, kamu ada apa aktif dalam ni, kamu kena belajar. Kamu jangan rasa, aku baca artikel ni aku boleh bantah. Bukan macam tu. Kita kena rendahkan diri sedikit, pergi belajar. Tak rugi pun kalau kita belajar. Bukan kita nak suruh, tak semestinya daftar program di Yayasan Taklim. Maknanya belajar, maknanya cari guru, cari program, cari silibus, tanya guru, ikuti. Kalau dah ikut kuliah-kuliah umum tu pun dah okey lah. Free of charge. Alhamdulillah. Syukur atas nikmat Allah. Tapi sebahagian orang dia tak mau. Dia nak jawab. Tapi mengaji tak mau. Bila nak jawab, mengaji tak mau, ni jadi masalah ni. Mengaji tak malas, kelas ustaz tuang, lepas tu dia buat hukum sendiri. Tak tanya ustaz dia, tak tanya guru dia. Apa? Saya tengok kat internet. Saya tengok fatwa ulama tu, fatwa ulama ni. Baik. Apa yang menjamin kamu tidak akan sesat kalau kamu terus rujuk fatwa-fatwa yang ada di internet? Apa yang menjamin? Tak siapa boleh jamin. Kamu takkan boleh jamin kamu akan selamat ambil maklumat daripada internet tanpa ada bimbingan. Itu bincang tentang fatwa.
Fatwa tu pasal apa? Isu apa? Adakah kamu faham betul-betul fatwa? Adakah translation dia betul, terjemahan dia ke dalam bahasa Inggeris betul? Adakah konteks fatwa orang yang menyebarkan fatwa tu dalam artikel sekian-sekian-sekian, adakah sama seperti konteks fatwa yang tertulis dalam kitab-kitab fatwa itu, atau macam mana? Kamu tak ada ilmu tentang tu. Itu jadi masalah. Dia pergi ambil fatwa. Tengok ustaz sesat pasal ustaz lawan dengan fatwa ulama ni. Padahal relax lah dulu. Kamu yang sesat kot. Ni masalah penyakit syabab hari ni. Itulah sekali tu jadi tahzir guru sendiri pasal dia sendiri tak tahu. Malas mengaji. Kelas pun tuang banyak. Kan kalau tengok kehadiran tu kira apa benda ni? Banyak tak hadir kelas ni. Tapi itulah ni masalahnya. Bila dia nak jawab, tapi dia tak tahu, dia tak ada ilmu nak jawab. Macam mana nak jawab? Itu jadi masalah. Itu yang jadi. Yang dia tahu oh ni syirik. Oh ni bid'ah. Kadang-kadang jawapan dia tu salah. Ada orang dia kata okey. Dia tengok dia pun ambil gambar dekat media sosial. Okay. Orang tu bubuh apa? Lampu dekat atas kubur. Orang tu bubuh lampu atas kubur. Okey, contoh. Kemudian dia tu kata syirik. Betul ke? Salah jawapan tu. Apakah hukum memasang lampu iqadus suruj, memasang lampu di atas kubur? Adakah jawapannya syirik? Salah. Kalau masuk exam ni salah. Kosong terus. Tolong buang tu dia kena masuk kelas yang bersistem. Sebab apa jawapan dia salah? Tapi ustaz, bukankah ni syirik? Dia lawan kita pula. Dah kau tak tahu, relax lah dulu. Belajar dulu. Kan kalau kita belajar ni. Wa ma'lumun anna iqadas suruj 'alaiha innama lu'ina fa'iluhu fa inna kullama la'ana 'alaihi Rasulullah fa huwa minal kaba'ir. Ini kaedah ulama. Apa sahaja yang Rasulullah laknat, perbuatan itu ianya termasuk daripada perbuatan dosa-dosa besar, dan telah dimaklumi bahawasanya hidupkan dan memasangkan lampu-lampu di atas kubur itu pelakunya dilaknat. Maknanya ada hadis. Jadi maknanya kalau soalan tadi tu kita kata jawapan dia dosa besar. Dosa besar, tak jadi syirik lagi. Dia bukan meletakkan lampu di atas kubur, semata-mata meletakkan lampu di atas kubur tak menjadikan benda tu syirik. Apa yang menjadikan dia syirik? Kena belajar lagi. Kata Imam Ibnul Qayyim, likaunihi wasilatan ila ta'zimiha, kerana itu adalah wasilah, yakni menyalakan lampu di atas kubur adalah wasilah, sarana, jalan yang boleh membawa kepada mengagungkan kubur tersebut. Ta'zim al-kubur. Jadi ta'zim al-kubur, kat situlah kita kata larangan. Kerana apa? Baru kita kaitkan dengan apa yang kita bincangkan sebelum ini. Asal syirik yang berlaku pada zaman Nabi Nuh adalah berpunca daripada apa? Wasilah ini, iaitu mengagungkan kubur orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah mati, yang baik-baik dan sebagainya. Baru tepat jawapan. Baru orang dengar puas hati. Ini ada hadis lah. Takkan kamu tak faham ada hadis? Relax lah. Bukan semua orang faham hadis. Bukan semua orang hafal hadis. Dia pun tak faham. Dia tak betul cara tu. Syirik lah sebab ustaz aku cakap syirik. Ustaz kau pun tak betul juga. Cara tu tak betul. Cara jawab tu tak betul. Dua-dua salah. Dua-dua salah. Yang betulnya tengok jawapan ahli ilmu. Sebab tu kita mengaji kitab. Pasal kita pun jahil juga. Bikaunihi wasilatan ila ta'zimiha. Kerana ini jawapan. Kerana menghidupkan lampu, menyalakan lampu-lampu di atas kubur itu adalah wasilah
yang membawa kepada pengagungan terhadap kubur. Pengagungan terhadap kubur itu, ini lagi detail, lagi dakik. Macam mana kita boleh kata dia syirik? Mengagungkan kubur orang soleh, apa salahnya? Lagi detail apa kita kata? Kerana at-ta'zim min fi'lil qulub. Itu kena mengaji apa? Amalan hati pula. Kena mengaji apa? An-nafs, tentang jiwa. Tazkiyatun nafs, kena mengaji tentang akhlak, tentang pembahagian jiwa pula, tentang amalan-amalan hati. Lianna ta'zim asy-syai' ta'zimu syai' min a'malil qulub. Ta'zim min a'malil qulub. Kerana pengagungan tu dia termasuk daripada amalan hati. Macam mana boleh jadi syirik? Sebab adanya ta'zim hatinya. Bila sebut ta'zim tadi ada ta'alluq. Dia kena mengaji pula apa ta'alluq tu. Ta'alluq ni maknanya berkaitnya hatinya itu, berpautnya hati itu terhadap selain Allah. Itu jadi syirik. Nampak? Bukan saya tengok gambar orang pergi dekat kubur syirik. Tak betul. Kadang-kadang kita payah nak jawab balik. Pasal orang kita yang bodoh. Maknanya hak yang duk main Facebook tu sendiri bodoh. Maaflah nak cakap pasal bodoh sangat. Semata-mata orang tu berdoa dekat kubur terus syirik. Salah. Tak betul. Kan dia tengok. Padahal tu orang alim kot. Orang alim tu tengah doa dekat kubur. Dia terus hukum syirik. Salah. Doa dekat kubur ada masalah ke? Doa untuk ahli kubur. Dia tengok gambar terus syirik. Terus kuburi. Ni salah juga. Geng-geng yang hak jenis nak jawab pandai ni. Kita kadang-kadang bukan apa pasal malas mengaji. Mengaji malas. Tapi nak jawab juga. Bila orang tegur dia kata kita tak betul. Ini masalah. Kan? Mata-mata tengok gambar orang. Lainlah kalau gambar orang tu memang jelas sujud, kemudian memang jelas dia tawaf, macam yang ustaz-ustaz kita duk buat apa dia pembentangan kuburiyun kan. Dia pun tunjuk gambar yang jelas-jelas memang betul ada video, itu lain cerita. Itu pun kita kenalah bagi jawapan yang kita kata kenalah dakwah, maknanya kita nak dari sudut dakwah kita kena bagilah jawapan yang menyebabkan orang iqna', maknanya orang akan cukup rasa puas, maknanya betul-betul ni ada maknanya dalil, kemudian ada penjelasan. Kadang-kadang kita nak tulis panjang-panjang dekat Facebook ni pun malas. Jadi tu buat gambar sikit, buat lukis sikit bagi orang faham. Kalau sampai maksud tak ada masalah, sampai. Baik. Jadi itu jawapan dia. Waja'luha nusuban yufidu ilaihi al-musyrikun. Waja'luha ila ta'zimiha waja'liha nusuban yufidu ilaihi al-musyrikun. Kama huwa al-waqi'. Dan dia ada, kita kata, bentuk-bentuk menjadikan kubur itu sebagai nusub. Nusuban. Jadi nusuban ini kita katakan dalam Quran, Allah kata apa? Apa dia, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dalam ayat apa? Apa dia? Dalam surah Al-Maidah ayat 90 tu kan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Al-ansab, nusuban tu maksud al-ansab. Al-ansab apa maknanya? Al-ansab maknanya dia adalah jamak kepada nusub. Nusub ni mufrad.
Al-ansab maknanya, apa maksud ansab? Nusuban. Kat sini Imam Ibn Qayyim kata nusub. Nusubun, yakni nusuban yufidu ilahil musyrikun, dia akan jadi apa? Nusub. Iaitulah nusub ini, kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir rahimahullah, disebutkan di sini qala Ibn Abbas wa Mujahid wa Atha wa Sa'id bin Jubair wal Hasan, ya Hasan al-Basri, wa ghair wahidin hiya hijaratun kanu yadhbahuna qarabinahum indaha. Nusub ni maknanya batu yang batu-batu yang dijadikan sebagai tempat penyembelihan korban-korban orang-orang musyrikin di sisinya. Maknanya apa? Tempat ibadah. Sebab apa salaf mereka bagi ta'rif dengan, dipanggil itu ta'rif bil misal. Ta'rif bil misal maknanya definisi dia tu Ibn Abbas, Mujahid, Atha, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Al-Basri, mereka bagi ta'rif dengan contoh. Maknanya contohnya batu-batu yang dijadikan oleh orang musyrikin sebagai tempat untuk mereka menyembelih korban-korban mereka kepada berhala-berhala mereka. Jadi batu-batu yang kita kata jadi nusuban. Itu nusuban. Batu-batu ni bukan, dia tak semesti mereka sembah batu tu, tetapi sebagai simbol, sebagai alamat, tanda. Macam kubur lah. Kubur, dia tak kata kami sembah kuburiyun, dia tak kata kami sembah kubur. Dia tak kata apa? Dia tak kata, mana ada dia mengaku dia sembah kubur. Memang dia takkan cakap macam tu. Sebab itu bukan jawapan yang, bukan maksud dia. Dia tak kata kubur tu lah yang memberi rezeki dan sebagainya. Tak, dia tak kata itu. Tetapi apa? I'tiqad dia bahawasanya kubur itu tempat yang dimuliakan oleh Allah dan mempunyai makan di sisi Allah, dan tempat itu akan mendekatkan doa dia, nazar dia, ibadat dia kepada Allah. Itu sebablah kata Imam Ibn Qayyim di sini, wa ja'liha nusuban yufidu ilaihil musyrikun. Maknanya sama macam orang musyrikin buat. Sebab tu kita try buka tengok tafsir Al-Baghawi misalnya. Dia kata sini Al-Baghawi tak sebut, Ansab tu tak sebut. Kita tengok tafsir Ibnu Abi Zamanin, tafsir Al-Quran Al-Aziz. Al-Ansab, Al-Ansab, kata Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wafat 399 Hijrah. Wa hiya asnamuhum allati kanu ya'buduna min dunillah. Jelas. Makna ansab itu adalah berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah. Itu jawapannya. Kan? Maknanya sebab dia boleh jadi wasilah. Maknanya menyalakan lampu-lampu di atas kubur itu akan membawa kepada ta'zim kepada kubur tersebut. Ta'zim kepada kubur tersebut. Ta'zim kepada kubur tersebut. Dan menjadikannya seperti berhala. Wa ja'luha nusuban yufidu ilaihil musyrikun. Maknanya menjadikan dia sebagai seperti berhala-berhala yang didatangi oleh orang-orang musyrikin untuk melunaskan hajat-hajat mereka, ibadat-ibadat mereka, nazar mereka, sembelihan mereka, doa mereka, permintaan mereka, istighathah mereka, istimdad mereka, minta madad, minta tolong, minta anak, minta apa yang tidak mampu, melainkan itu ditunaikan oleh Allah. Makhluk tak boleh. Itu jadi syirik. Kama huwal waqi', seperti mana yang berlaku dalam realiti, seperti mana yang kita nampak. Itu kata Imam Ibn zaman dia lah. Zaman dia dah ada dah benda tu. Fahakadha ittikhadul masajid 'alaiha.
Demikianlah juga menjadikan masjid-masjid di atasnya, yakni menjadikan tempat ibadat. Sama lah. Sebab apa? Tak boleh solat di atas kubur. Sebab itu adalah bentuk ta'zim kepada kubur. Apa maksud ta'zim kepada kubur tu? Maknanya kita meletakkan ta'alluq kita kepada kubur atau ahli kubur tu. Ta'alluq hati tu dah berpaling. Orang kita ni ibadat, kita ta'alluq hati kita kepada Allah, bukan kepada ahli kubur. Kan? Lepas tu ta'alluq hati ni dia tak boleh bohong. Lepas tu kalau orang yang kuburi, kalau orang yang dia ta'alluq hati dia dengan kubur, dia akan cari kubur lah. Untuk solat itu, untuk doa. Dia tak boleh bohong. Sebab hati ni dia akan dizahirkan melalui perbuatan dia. Tapi kalau orang yang ta'alluq hatinya itu kepada Allah, dia akan cari apa? Dia akan cari masjid. Kan? Doa, solat, masjid lah. Ataupun di mana-mana. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa dan permintaan dia di mana saja dia berada. Dia hanya angkat tangan. Sebab ta'alluq dia pada Allah. Tapi puak-puak kuburiyun, pasal mereka Jahmiyun, pasal mereka Jahmiyah, mereka menafikan sifat ketinggian Allah. Mana mereka nak angkat tangan langit ke langit? Mereka angkat tangan ke kubur. Kiblat mereka. Tak apa, mereka nak minta kat kubur tu. Mereka nafikan Allah di langit, mereka pergi minta kat kubur. Itu musibah dia. Uqubah sebenarnya. Mereka tak sedar. Kan? Orang semua minta dekat Allah, dia nak pergi minta kat kubur. Pelik lah hang ni. Agama apa ni? Orang semua minta kat Allah pun. Makhluk binatang pun minta kat Allah lah. Kenapa teruk sangat engkau ni minta dekat selain Allah? Minta dekat wali, minta dekat ahli kubur. Fa inna ittikhadhal masajid 'alaiha ta'zimun laha. Kerana menjadi wali hadza qarana bainahuma. Itu kan. Sebab itulah apa? Disekalikan dalam hadis tersebut, maknanya hadis yang sebelum ni, disekalikan antara menjadikan masjid sebagai tempat kubur sebagai masjid dan menyalakan lampu-lampu di atas kubur, disekalikan. Maknanya dua-dua tu dilaknat lah. Sebab apa? Dua-dua tu membawa kepada wasilah kepada ta'zim al-qubur. Membawa kepada wasilah yang boleh menjatuhkan seseorang kepada ta'alluq hatinya kepada selain Allah. Maknanya kat situ boleh berlaku syirik. Nampak? Kita kena belajar. Akidah tu kita kena belajar betul-betul. Belajar ilmu alat. Belajar ilmu fiqh. Supaya kita dapat tengok macam mana cara ulama jawab. Baik. Fa inna ittikhadhal masajid 'alaiha ta'zimun laha, kerana menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid, membuat masjid-masjid di atas kubur, maknanya menjadikan dia tempat ibadat. Itu adalah bentuk ta'zim kepada kubur. Wa ta'ridun lil fitnati biha, dan dia menjemput dan juga membawa kepada fitnah terhadap kubur. Walihadza hakallahu subhanahu 'anil mutaghallibin 'ala amri ashabil kahfi. Maknanya kita kata apa? Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan kepada kita tentang golongan yang mutaghallibin. Ini mutaghallibin maknanya orang yang dia ada kuasa pada zaman ashabil kahfi tu. Maknanya pemerintah ketika itu, kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, mereka tu ashabul kahfi ni zaman Empire Rom, zaman Roman, selepas zaman Nabi Isa alaihissalam. Ashabul kahfi ni zaman selepas Nabi Isa. Maknanya mereka ni pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang mengikut ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam. Ashabul kahfi itu yang sahih, based pada kalau kita buka dalam riwayat-riwayat tafsir. Walaupun ada perbahasan di kalangan ulama, ada perbezaan pendapat, tapi yang itu yang
Kalau kita tengok siap konteks ayat dan sebagainya, itu yang lebih bersesuaian. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan macam mana orang yang mempunyai kuasa, mutaghallibin. Ketika berlakunya peristiwa Ashabul Kahfi itu, maknanya mereka masuk tengok Ashabul Kahfi itu mereka hidup kembali, kemudian mereka mati. Yang terakhir mereka mati di dalam gua tersebut. Kemudian pemimpin-pemimpin itu datang, bila orang ramai takjub dengan kekuasaan Allah itu, pemimpin-pemimpin yang ada, mereka mencadangkan apa? Untuk dibina masjid. Lanattakhidanna alaihim masjidah. Kami benar-benar akan jadikan di atas kubur Ashabul Kahfi ini sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadat. Sebagai tempat ibadat. Maknanya sebab peristiwa yang sangat mengagumkan itu menunjukkan kesalehan dan kebaikan 7 pemuda yang Allah Ta'ala uji mereka, dan mereka masuk ke dalam gua untuk berlindung, memelihara akidah mereka, dan Allah Subhanahu Ta'ala matikan mereka, kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Dan ketika itu orang-orang Nasrani, orang-orang Roman ketika itu memang mereka, standard lah, kita kata mereka nampak benda tu sangat ajaib, sangat kagum. Jadi mereka nak buat apa? Mereka nak mengagungkan Ashabul Kahfi yang sudah meninggal dunia. Lepas tu dia meninggalkan dan tertanam di dalam gua tersebut. Dan mereka, pemimpin-pemimpin kita itu, mentaliti mereka apa dia? Biasalah standard ni, kita kata kat sini kita boleh dapat faedah. Mentaliti orang-orang yang ada kuasa ni, dia nak buat apa? Nak buat tugu peringatan lah, itu je lah, supaya orang boleh ingat, supaya orang boleh pergi kat situ. Sebab tu dia kata lanattakhidanna alaihim masjidah. Kita benar-benar, kami pasti akan menjadikan di atas kubur-kubur ahli Ashabul Kahfi ini sebagai masjid. Ini bukan dalil boleh membina masjid di atas kubur. Ini adalah hikayat cerita Allah tentang kaum terdahulu, yang mana mereka bukan orang beriman, mereka orang musyrikin. Dan takhidanna alaihi masjidah. Itu ada seorang ulama ni, dia bagi dalil ni. Dia bagi dalil dalam surah Al-Kahfi ni, dia kata ini dalil harus untuk membina binaan di atas kubur. Harus untuk membina masjid, tempat ibadat di atas kubur. Salah. Salah sebab apa? Sebab ayat ni cerita pasal al-mutaghallibin ala amri ashabil kahfi. Maknanya pemimpin-pemimpin yang menguasai empire yang ada ketika zaman Ashabul Kahfi mati tu. Yakni kalau kita kaji sejarah, mereka tu bukan orang beriman. Mereka bukan ahli tauhid, mereka orang syirik. Mereka orang pagan. Sebab tu dia suruh buat dekat atas kubur Ashabul Kahfi tu, buat masjid. Maksud masjid tu bukan masjid pemahaman kita, masjid ada kubur masjid orang Islam tu, bukan. Maknanya apa? Temple lah. Tapi bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahasa Arab, sebab tu sebut masjidah. Maknanya istilah masjid sini bukan istilah masjid yang kita faham, orang Islam faham ni. Masjidah ni maknanya tempat ibadat. Jadi kalau kita translate ke bahasa lain, jadilah temple ke kuil ke, kan? Itu kita kena faham bahasa syarak, kan? Dan maksud ayat tu. Jadi kita kena faham ta'alluq terhadap, apa maksud ta'alluq? Ta'alluq ni kita kata hati yang berpaut. Ta'alluq ni kita kata allaqa yu'alliqu ta'alluqan. Ta'allaqa yata'allaqu ta'alluqan. Yakni gantung. Menggantungkan. Memautkan. Pergantungan. Yakni pergantungan hati kita ataupun boleh kita katakan memautkan hati kita. Kita berpaut dengan siapa? Hati kita ta'alluq
bila kita ibadat, ta'alluq hati kita tu berpaut pada siapa? Itu soalan. Bila kita doa, ta'alluq hati kita ni kepada siapa? Berpautnya hati kita kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ta'alluq kita, pergantungan hati kita waktu kita sebut nama Allah tu, ta'alluq kita kepada Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbas samawati wal ard, Ya Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Waktu kita doa tu, ta'alluq. Hati kita bergantung kepada yang kita minta, yakni Tuhan, Rabbul Alamin, Khaliqus samawati wal ard, Al-Azizul Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tu ta'alluq kita pada, tu maksud ta'alluq tu maknanya bergantung hati kita dengan Tuhan kita, dengan Allah. Pergantungan hati, pautan hati kita yang menatijahkan keyakinan yang kukuh, kepercayaan, keyakinan yang jazam, iman. Bawa pada iman. Bukan percaya saja, maknanya keyakinan bahawasanya dialah Tuhan kita yang akan memakbulkan doa kita. Tak ada siapa pun yang akan makbulkan melainkan dia. Amman yujibul muttarru idza da'ah. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Siapakah yang nak menyahut dan memperkenankan doa kamu ketika kamu dalam kesusahan? Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang nak amman yujibul muttarra idza da'ah, maknanya siapakah yang menyahut dan memperkenankan permintaan-permintaan kamu apabila kamu dalam keadaan kesusahan, apabila kamu berdoa. Orang-orang yang susah dalam keadaan berdoa. Siapa yang bagi kita segala permintaan kita? Kita nak rezeki, kita nak makan. Siapa yang menyahut, yang memberikan rezeki kepada kita? Ini adalah dalil, disebut oleh ulama dalilul ijabah. Dalil menunjukkan Tuhan itu ada. Dalil menunjukkan kewujudan Allah tu adalah dalilul ijabati doa. Maknanya dengan mustajabnya doa, termakbulnya doa-doa permintaan kita, itu menunjukkan adanya Tuhan. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memperkenan hajat kita. Pagi tadi kita bangkit subuh. Kita nak buat apa? Kita nak makan. Lepas kita berzikir apa semua, kita nak makan. Siapa yang mempermudahkan kita untuk dapat makan? Kalau orang yang tak puasa lah. Orang yang puasa Khamis, alhamdulillah dia puasa. Pagi tadi dia bangkit sahur. Siapa yang bangkitkan dia daripada sahur? Dia pasang alam. Dia nak sahur. Siapa yang mudahkan dia untuk bangkit sahur dan mudahkan dia untuk makan sahur ataupun yang sarapan. Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil ijabah. Maknanya apa yang dia nak Allah bagi. Saya nak makan nasi lemak pagi esok. Kita pun doa lah, ya Allah, bagilah aku rezeki, rusuk ni. Kadang-kadang kita tak minta pun nasi lemak tu kan. Kita minta, ya Allah bagi aku rezeki. Dan esok kita memang Allah Ta'ala bagi kita makan nasi lemak. Itu dalil ijabah. Maknanya Allah bagi kita makan. Tapi ada waktu, esok aku nak makan nasi lemak. Sekali bangkit lambat. Bangkit, dia tak boleh buat nasi lemak, dia pergi beli kedai. Bangkit, dia keluar pergi pukul 8, habis dah nasi lemak, lincin dah. Allah, ini tak boleh makan nasi lemak. Siapa yang tak bagi tu? Allah juga. Maknanya dia walaupun dia berkehendakkan sesuatu,
Dia nakkan sesuatu, boleh jadi kehendak dia itu berlaku dan boleh jadi juga tidak berlaku. Kerana apa? Kerana manusia ni dia ada kehendak dia itu terbatas dan di dalam lingkungan kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, tak boleh juga. Itu dalil ijabah, maknanya ada benda yang kita nak Allah bagi, dan ada juga benda yang kita nak Allah tak bagi. Menunjukkan adanya Tuhan. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tempelak orang musyrikin. Allah kata amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang mustajabkan permintaan dan doa orang-orang yang susah ketika mereka dalam keadaan susah. Idza da'ah, ketika mereka berdoa. Wa yakshifus su'a, dan menyingkap kesusahan dan keburukan yang menimpa mereka. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan mereka sebagai pengganti-pengganti di atas muka bumi bagi generasi-generasi yang sebelum. A ilahum ma'allah, adakah ilah, adakah sembahan bersama Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sangat orang yang ambil pengajaran, yang ingat. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. A ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Siapakah yang memberikan petunjuk kepada kamu dalam kegelapan-kegelapan di daratan ataupun di lautan? Kita naik kapal, naik feri, ataupun naik kapal ribut, gelap. Apa perasaan kita ketika itu? Ya Allah, tolonglah aku kan. Siapa yang bagi petunjuk untuk kita melalui jalan yang gelap, gelita, zulumatil barri wal bahr, sama ada di daratan ataupun di lautan. Zulumatil barri, maksudnya dekat sini iaitulah kalau kita sesat jalan, siapa yang bagi kita petunjuk untuk jumpa balik jalan? Kita nak kereta, kita nak pergi satu tempat, kita pasang Waze, tiba-tiba Waze kita rosak ataupun handset kita habis bateri. Allah, tak jumpa jalan. Berhentilah kita tanya orang. Siapa yang mempermudahkan kita untuk jumpa balik jalan yang kita sesat? Allah. Siapa yang bagi petunjuk dekat kamu? Kadang-kadang kita tersesat jalan di luar batasan kita, di luar pengetahuan kita. Kita pergi tempat baru yang kita tak pernah pergi kan, selalunya. Kita dah pasang Google Maps, apa Waze ke apa ke. Kemudian dia bagi jalan salah. Waze tu tak update ke apa, dia bagi jalan salah, ataupun kita pergi masuk ikut je Waze tu, tak klik buta je Waze tu. Ada yang sampai tahap masuk dalam tasik. Ada kes. Tapi kita katakan kita sampai depan-depan kita tu ada tasik. Takkan nak ikut. Siapa yang bagi petunjuk kepada kita untuk berhenti? Allah. Itu maksud amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr. Maksud sama fil barri wal bahr. Dalam ayat tu lebih pada kegelapan, maknanya kesesatan malam. Waktu malam tak jumpa jalan di laut ataupun di daratan. Siapa yang bagi petunjuk? Wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Siapa yang utuskan angin memberi khabar gembira sebelum turunnya hujan? Kita ni panas ni, panas macam-macam ni. Sekarang ni cuaca panas, tak tahan, ada orang yang sampai yang sakit sebab panas. Kita tengok angin datang. Angin bawa busyra, bawa khabar gembira baina yaday rahmatih. Maknanya hujan nak datang, hujan nak turun. Siapa yang datangkan? Angin. Siapa yang turunkan hujan? A ilahum ma'allah, adakah ilah yang berhak disembah bersama Allah? Adakah yang datangkan hujan tu wali-wali kamu? Adakah yang selamatkan kamu daripada kesesatan jalan di daratan atau di lautan itu wali-wali kamu? Bukan. Ilahum ma'allah. Ada tak ilah yang berhak disembah selain Allah, bersama dengan Allah? Ada tak? Kita boleh sekutukan Allah tak dengan apa yang kita tahu bahawasanya kekuasaannya itu hanya milik dia?
Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah, maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Nampak? Jadi itu contoh. Baik. Jadi ayat Quran, kita bagi contoh ayat tadi dalam surah apa? Dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml ayat 62 sampai 63. Ayat 62 sampai 63. Itu dalil menunjukkan apa? Ta'alluq hati kita kepada Allah. Pergantungan hati kita di saat kesusahan, di saat kita dalam ditimpa kesulitan, di saat kita dalam kegelapan malam, di saat kita tak jumpa jalan, tersesat jalan. Sama juga kita dalam keadaan kita kehairanan. Hari ini kita kehairanan tengok orang tu sesat, orang ni bawa ajaran sesat, orang ni bergaduh, orang tu sesat ke orang tu, orang ni. Kita kehairanan dalam keadaan kita dalam kegelapan, kejahilan. Siapa yang bagi petunjuk dekat kita untuk tenang dengan hidayah, tenang dengan Quran, tenang dengan sunnah? Siapa yang bagi ketenangan tu? Allah. Siapa yang bagi kita ilmu, nikmat ilmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan hati kita tenteram. Kan ada orang dia tak tenteram. Kita tengok duit berkepuk-kepuk, kaya, tapi tak dapat ketenteraman. Kerana ketenteraman, sakinah, ketenangan itu Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan. Bukan duit ringgit yang dia kumpulkan. Ada orang dia kaya raya sampai tak tahu nak buat apa dengan duit tu, sampai hambur-hambur duit tu. Buat konten tu sampai apa, baling-baling duit tu. Sebab terlampau kaya. Tahu kaya dapat macam mana? Dia tak kira dah halal haram ke zaman sekarang kan. Ber-TikTok, nari-nari, perempuan nari-nari nak dapat duit. Suami pun bagi je, reda je. Itu bukan suami yang baik. Itu suami the youth. The youth ataupun the youth. Lah kita the youth. Nabi SAW kata tak masuk syurga orang yang dayus. Dia biarkan bini dia buka aurat dekat orang dan sebagainya. Allah musta'an. Siapa yang bagi kita ketenangan? Ada orang dia ingat, pernikahan adalah ketenangan. Dia pun pening. Kenapa ada orang yang pasangan yang baik pun bercerai? Padahal baik kot, dua-dua baik. Dia pun pening. Tak perlu pening. Kerana ketenangan tu bukan datang daripada makhluk. Ada orang dia kata, saya ni apa masalah saya? Kerana saya tak kahwin. Tapi dia pun pelik. Ada orang kahwin tapi tak bahagia juga. Sebab dia tak tengok, dia hanya bergantung pada asbab. Sebab tu kata para ulama, ta'alluq kepada asbab semata-mata mustaqil, syirik. Sebab tu kita kena didik masyarakat. Ta'alluq kepada Allah. Pergantungan kita kepada Allah dengan mengambil sebab. Menikahlah. Dah tahu kita berfikir kita tak tenang, tak ada orang yang nak dengar cakap kita ataupun nak berkongsi masalah. Menikah. Dengan cara baik. Jangan buat cara yang tak baik. Menikah. Jangan buat macam orang zaman sekarang ni, dia keluar dengan perempuan, buat benda-benda maksiat. Pasal apa? Alasan dia kata, inilah yang cara senang pun, daripada nak kahwin tu susah nanti bercerai. Allahu Akbar. Itu cara mentaliti salah juga tu. Dia cari sebab yang haram digantikan dengan sebab yang halal. Tak boleh. Jadi menikah. Tapi ada orang dia takut lah. Dia kata, kalau menikah Ustaz, saya takut bercerai. Dia tak menikah lagi dah takut cerai. Buat apa? Itu punya lemah lah, kita kata, daya fikir. Masyarakat kita hari ni dia diuji dengan daya fikir dan daya juang yang kurang. Maknanya sebab apa? Kita pun tak tahu. Mungkin pasal duk tengok cerita-cerita, drama-drama TV, filem-filem tu banyak sangat. Otak tu dah tepu dengan apa hak dia nampak. Dia kiaskan dengan hak drama filem yang dia tengok tu. Drama, ni cerai, apa ni, bergaduh, apa. Cerita tu cerita khayalan, fantasi.
Cuba baca sirah Nabi, cuba baca tengok Nabi SAW, para sahabat menikah satu, menikah dua, ada menikah tiga, ada menikah empat, relax. Menikah satu pun relax, menikah dua relax, menikah tiga relax. Tapi bukan relax buat relax sampai mengabaikan tanggungjawab. Itu salah lah tu. Itu zalim pula. Maknanya relax ni mereka tenang. Sebab mereka bukan bergantung pada perkahwinan tu. Mereka bergantung kepada Allah. Mereka menikah. Nikah tu asbab. Asbab untuk mendapat sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi pergantungan mereka kepada Allah. Yang ni kita kena ingat kan. Sepatutnya kursus-kursus pernikahan dia kena tekan ni. Ini duk cerita tips malam pertama gini-gini gitu, ubat kuat. Itu kadang-kadang kita orang agama ni kadang-kadang jadi pelik juga. Hak tu yang kita duk tengok. Walaupun kursus pernikahan diadakan, tetapi konten dia tu kadang-kadang mengapu. Maaf Hana cakap pasal kita pernah ikut kursus perkahwinan ni. Apa benda pun tak tahu. Dia duk faham menikah ni amalan pertama tu je. Hak tu je seronok. Sadar. Menikah ni bukan kerana nafsu semata-mata. Kita menikah ni kerana kita nak ibadat kepada Allah. Kita menikah kerana kita nak ibadat kepada Allah dengan pernikahan. Bukan kerana kita nak semata-mata pleasure, semata-mata nak berseronok. Dia jadi masalah bila kita menikah tu kerana niat nak seronok saja. Kan? Oh, bercinta tu lautan apa api aku sanggup renangi bla 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 bla. Menikah. Lepas tu tak dan nak laut Cina Selatan pun tak dan nak habis. Sebab apa? Sebab dia berkahwin kerana nafsu. Kahwin kerana nafsu secara bukan tercela secara mutlak. Memang semua kita kahwin kerana nafsu. Memang kita semua kahwin ni kerana dorongan syahwat yang Allah Ta'ala gerakkan. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Memang Allah Ta'ala jadikan. Cuma kita nak kena iringi syahwat kita tu kepada mentaati Allah, kepada ibadat. Itu kita kena faham. Jadikan perkahwinan bukan kita ta'alluq kita pada perkahwinan tu. Ta'alluq kita kepada Allah. Maknanya menikah untuk jadikan wasilah pernikahan kita itu untuk kita mentaati Allah. Untuk kita nakkan dapat pahala. Ini masalah. Bila kursus pernikahan ni ustaz pun galak duk cerita belum nikah satu lagi duk suruh nak menikah 2, 3. Ustaz pun sama-sama galak tu masalah juga. Relax, bagi tahu tentang tanggungjawab tu penting. Ya, Syekh duk cerita tentang ubat kuat, cerita malam pertama. Itu orang semua boleh tahu sendiri, orang tak payah nak ceritalah. Cerita tentang hak nafkah, tentang syariat, tentang tauhid, tentang akidah, tentang akhlak, tentang tanggungjawab. Hak tu yang kena fokus. Ni kata hak tu dia hak tu yang nafkah, hak bab syariat, bab akidah, bab ni hak tu dia macam sikit je, sekejap je. Dia macam malas-malas. Kadang-kadang saya tengok ada pernah join dan juga kawan anda pernah cerita. Ada orang pengadu kat kita pun ramai. Hak tu dia sekejap je. Malas macam malas-malas kan. Sikit-sikit je. Slide tu sikit-sikit je. Oh, hak lama sampai setengah jam duk cerita pasal apa? Duk cerita pasal malam pertama, duk cerita pasal ubat kuat lah apa benda. Semua benda-benda yang syahwat. Tak pelik kadang-kadang kita pergi masjid kan. Kita pergi masjid nak solat Jumaat. Tok Imam bagi tazkirah duk cerita pasal kahwin. Kahwin 2, kahwin 3 pergi Thailand. Allah. Ni pun kadang-kadang sedih. Kadang-kadang alhamdulillah kita pergi tempat solat dekat tempat yang ahli ilmu ni lain. Ahli ilmu kan. Kita pun pergi solat yang tempat kita pergi tempat universiti pengajian ni dia lain. Pasal yang bagi khutbah tu orang alim. Kita takkan dengar lah apa celoteh tok imam apa duk cerita pengalaman apa semua. Orang nak pergi ibadat. Ini kena
Siapa yang kerja pejabat agama tu dia kena, kalau belah KL ni kurang kot. Banyak ni belah Selangor ni. Tak tahu, pelik. Dia bagi tazkirah tak apalah, tak ada masalah lah bagi tazkirah tu, tapi kadang-kadang panjang. Tazkirah tu panjang lagi panjang dan membosankan, kerana dia akhir sekali dia bagi efek untuk kita nak dengar khutbah. Kita yang orang Islam, kita pergi solat Jumaat, kita nak dengar khutbah tu. Bukan kita nak dengar celoteh Tok Imam, Tok Bilal cerita pasal ni, cerita pasal, bukan kita nak. Jemaah nak dengar khutbah. Dia jadi masalah bila sebelum tu ada tazkirah panjang lah. Duk cerita gini meleret apa semua. Khutbah pun panjang lah. Lepas tu pergi sembahyang masjid lek. Termasuk tanda kefakihan seseorang, khutbah dia tu pendek, padat. Masalah tu. Allah musta'an. Itu apa kita kata? Lanattakhidanna alaihi masjidah. Dari jauh tu. Sebab itu apa? Yang dalil yang apa, lanattakhidanna alaihi masjidah ni orang yang ada kuasa, autoriti ketika itu. Kan? Sebab ta'alluq dia tu, pergantungan dia tu memang kebiasaan orang yang ada autoriti ni, dia macam tu. Dia ta'alluq dia lebih pada sifat dia suka pergantungan dia tu pada populariti. Perkara yang orang ramai suka. Jumhurun nas yuhibbunahu. Orang ramai suka yang tu, hak tu yang dia nak buat. Dia bukan nak ikut syariat sangat. Dia bukan nak ikut. Sebab itu memanglah, ini jelas lah pasal apa ni, orang musyrik kan. Sebab tu dia kata kita akan bina di atas tapak ataupun kubur ataupun kubur Ashabul Kahfi ni sebagai masjid, tempat ibadat, tugu peringatan atau sebagainya. Wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan termasuk lagi hadis dalil yang menunjukkan larangan menjadikan kubur ni sebagai tempat ibadat ataupun wasilah untuk mengagungkan kubur tersebut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai wathan yang disembah. Wathan maknanya berhala yang tidak berjasad, disembah. Kata Nabi lagi, ishtadda ghadabullahu ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Nabi doa dekat Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku sebagai tempat ibadat ataupun sebagai berhala yang disembah. Wathanan yu'bad. Maknanya kubur boleh jadi berhala kalau apa? Kalau disembah. Disembah macam mana? Kalau dialihkan ta'alluq, pergantungan hati. Hak tu yang asas. Barulah ikut doa, nazar, ibadat lain, istighathah, isti'anah, semua tu kerana dia ada ta'alluq, dia ada pergantungan hati. Sebab itu kenapa kita kata benda tu jadi syirik. Sebab pergantungan hati dia tu dialihkan kepada selain Allah. Dia pergi alihkan kepada ahli kubur tu. Tak kira lah kubur wali ke kubur Nabi. Kan ni Nabi sendiri cakap, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi sendiri doa minta Allah jangan jadikan kuburnya sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sangat murka, Allah Taala sangat murka kepada kaum yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat. Fa dhikruhu dhalika aqiba qawlihi Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad tanbihun minhu ala sababin luhuqil la'ni bihim wa huwa tawassulihim bidzalika ila an tasira awthanan tu'bad. Maka penyebutan Nabi SAW selepas Nabi kata doa, ya Allah jangan jadikan kuburku sebagai wathan yang disembah, itu adalah peringatan daripada Nabi akan sebab yang akan membawa kepada laknat kepada mereka, yang akan menyebabkan mereka dilaknat. Sababul luhuqil la'ni bihim, maknanya sebab yang menyebabkan laknat akan menyertai mereka, akan datang kepada mereka. Laknat Allah, kemurkaan Allah. Kat sini juga laknat Allah ni maknanya ishtadda ghadabillah, maknanya syiddatu ghadabillah, kemurkaan Allah yang sangat dahsyat. Maknanya Allah murka sangat-sangat pada orang yang jadikan kubur sebagai tempat ibadat. Ni kita kata satu lagi wajah yang kita kena lihat kenapa
menjadikan kubur sebagai tempat ibadat ni adalah dosa yang sangat besar dan boleh membawa kepada kesyirikan, kerana dia boleh membawa kepada kemurkaan Allah yang sangat dahsyat. Ishtadda ghadabullah. Siapa kata? Nabi SAW. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Hadis ni hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Baca dia punya takhrij tu banyaklah. Dah sekali rijaluhu thiqat, qala al-Busiri, so disahihkan oleh al-Busiri dan juga Al-Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamil Janaiz. So kitab ni ada dia kitab Ahkamil Janaiz ni penting. Ada dah diterjemahkan oleh Al-Fadil Ustaz Azhari Murad hafizahullah, diterbitkan oleh karya PIS, Pustaka Ilmu Salam. Cari saja Ahkamul Janaiz untuk tahu tentang hukum hakam tentang jenazah, tentang apa sahaja isu-isu berkait dengan jenazah, janaiz. Sebab kita bagi tahu hadis ni sebab ada dalam hadis tersebut pensahihan kita baca kitab tu sebab apa, ada pensahihan Syekh Al-Albani terhadap hadis ini. Allahumma la taj'al qabri wa thana yu'bad ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Maknanya Allah murka sangat-sangat pada orang yang jadikan kubur sebagai tempat ibadat. Inilah kita kata poin yang kita kena ingatkan kepada masyarakat. Ustaz-ustaz kita buat pembentangan tentang bahaya kuburiyun, ahli-ahli akademik, asatizah kita yang kita muliakan, mereka tulis kitab tak henti-henti, tulis buku, terjemah buku, buat daurah pasal bahayanya golongan ini. Kenapa? Kerana kalau kita tak tegur, semua kita kena murka dengan Allah. Pasal apa? Pasal perbuatan tersebut mengundang kemurkaan Allah yang sangat dahsyat. Sebab tu kita tegur. Sebab itu guru-guru kita tak henti-henti, tak putih-putih, tulis buku, sebarkan manfaat, terjemah buku, buat daurah, buat kuliah, semata-mata nak bagi kita cerdik. Kita goyang kaki je kat rumah kan, guru-guru kita berhempah pula. Kita tak tahu betapa teruknya usaha dan juhud mereka untuk memberikan ilmu. Kadang-kadang tak tidur malam. Kadang-kadang anak-anak mereka dan isteri mereka sendiri terabai. Sebab apa? Sebab nak buat kuliah kat kita. Mereka kena baca kitab. Kitab bukan sikit. Satu kitab kena bukan mereka goreng-goreng, bukan. Kita pakai kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan, alhamdulillah, mudah. Tapi nak faham satu isu tu nak kena rujuk kitab lain pula. Nak rujuk kitab tafsir, nak rujuk kitab hadis. Nak terjemah, nak pilih perkataan, lagi salah perkataan lagi bahaya pula, orang cut lagi, orang buat isu pula apa. Kena hati-hati. Itu realitinya ni, mengajar ni bukan senang. Orang ingat senang, dia buka TV, buka YouTube, buka phone, pum dapat ustaz. Oh, okey. Ustaz relax nampak. Ustaz sihat, alhamdulillah. Doa. Kita harapkan doa kebaikan. Sebenarnya ustaz-ustaz kita tak tidur malam. Depa bertungkuh lumus. Mengaji lagi, sambung. Depa pun mengaji, sambung. Belajar. Ustaz-ustaz kita ni, depa lepas mengajar, depa belajar lagi. Kita lepas belajar, buat apa? Nak jawab semua isu dalam masyarakat. Ui. Padahal tak belajar pun. Kan? Guru kita lepas mengajar, mereka belajar pula. Mereka belajar. Mereka jadi murid orang lain pula. Belajar lagi, belajar. Kita tak tahu kita buat apa. Kita lepas belajar, kita malas lagi. Terus belajar. Maknanya kita kena terus belajar. Sampai kita mati. Sampai kita bertemu Allah. Dalam keadaan kita belajar. Untuk ilmu.
Jadi itu berkenaan dengan hadis tadi. Hadis tadi maknanya hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta', itu asalnya. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Baik. Wabil jumlati, okey, dia kata sini peringatan daripada Nabi SAW sebab yang akan menjatuhkan seseorang kepada laknat. Yang ni sebab yang menyebabkan penyertaan laknat tu kepada mereka. Laknat datang kepada mereka. Apa maksud laknat kat sini? Based pada hadis dalam Muwatta' ini, hadis Imam Malik ni, maknanya laknat ni lebih nampak ishtadda ghadabillah, maknanya syiddatu ghadabillah. Laknat maksud apa maksud laknat? Laknat maknanya kemurkaan Allah. Sebab tu kita kena explain juga laknat ni. Kita jangan ingat laknat ni ringan. Laknat ni kemurkaan Allah yang dahsyat. Laknat juga maknanya al-bu'du an rahmatillah, dijauhkan daripada rahmat Allah. Berat tu. Kita dengar laknat kan? Dengar kalau Allah melaknat, Rasul melaknat orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Berat. Tapi orang yang jahil, laknat, apa laknat? Ambil makan rasuah. Pasal dia tak kenal Allah. Dan dia tak tahu bahasa syarak. Sebut tentang laknat Allah kepada orang yang menjadikan kubur Nabi-Nabi sebagai tempat ibadat. Tak faham. Yang faham, qasidah. Qasidah. Ini kami faham yang ni, qasidah ni. Ishfa' lana ya Muhammad. Ishfa' lana ya Muhammad. Itu dia faham. Madad, hak qasidah menyanyi-nyanyi itu dia faham. Dia boleh syarah. Hak ni hak Nabi kata ishtadda ghadabillah. Kemurkaan Allah yang sangat dahsyat. Dijauhkan daripada rahmat Allah, laknat itu dia tak rasa apa. Sebab apa? Sebab dicabut kemanisan hadis daripada hati orang yang buat bid'ah. Ini disebutkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, oleh ulama-ulama hadis, ulama-ulama salaf. Orang yang buat benda-benda yang maksiat, orang yang buat benda-benda syirik, benda-benda bid'ah ni, dia akan dicabut rasa kemanisan Quran dan juga hadis. Wal'iyadzu billah. Ini adalah musibah yang paling besar. Bila kita dengar Quran, kita dengar hadis, kita tak rasa apa, tapi kita dengar qasidah ya Hanana, ya Banana, ya Madad, apa semua tu, feeling. Dengar Quran, tak rasa apa. Dengar hadis, ni Wahabi, pok-pok Wahabi suka Quran hadis. Pok-pok Wahabi suka Quran hadis. Hang nak jadi agama apa ni kan? Sebab apa? Sebab dicabut kemanisan hadis. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab-kitab golongan sufi yang melampau ni, kan, Tok Guru mereka bagi syarat, kalau nak belajar dengan aku, jangan belajar ilmu hadis. Orang sufi yang rulat ni, yang melampau, dia pun mengharamkan ilmu hadis. Dia pun tak bagi anak murid dia pun belajar ilmu hadis, tak bagi belajar Quran, tak bagi tafsir, semua tu ilmu. Dia pun kata ilmu zahir. Hak kita ni batin ni buat apa? Hak ni dengar cakap Tok Guru, zikir macam ni, zikir macam tu, betapa suluk masuk, pergi dekat kubur meratik ribu-ribu kali, ratik tu dengan apa, biji tasbih besar-besar ke apa ke, buat benda pelik-pelik. Tak perlu mengaji, tunggu tidur aja, tunggu mimpi Tok Guru, tunggu mimpi jumpa Nabi, tak payah mengaji. Tidur. Sebab apa? Mimpi. Itu kita projek pembodohan umat kalau macam tu. Sebab tu kita takut kalau kita dengar hadis kita tak faham, maknanya hati kita keras. Dengar Quran tak faham, tak rasa apa. Dengar orang kata laknat Allah kata orang yang laknatullah ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, tak rasa apa. Padahal laknat tu, bila kita dengar Allah laknat, Rasul laknat tu berat. Takut. Bila kita faham makna, tapi kita tak faham makna tu, jadi ya Hanana, ya Banana, hak tu dia feeling. Orang baik bagi Quran dengan hadis, Wahabi. Habis. Yang tentang Wahabi tu habis. Tak tahu nak cakap apa. Susah. Baik. Kita dah 12.58 ni. Kita dah habis waktu. Kita biar ada soalan tak? Banyak orang tulis ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahih. Sahih. Ramai mufti yang suka berfatwa di Facebook. Apalah mufti. Yalah, macam mana orang ni kebebasan bersuara kan? Kebebasan
menulis. Jadi orang suka tulis apa saja yang mereka nak tulis. Susah, kita pun kadang-kadang susah. Kita nak kawal orang tulis orang kata ni susah. Tapi memang macam-macam jenis ada, memang. Ramai antara mereka tidak pernah melalui proses ilmu bersistematik. Dia belajar dari satu cabang ilmu sahaja, lepas tu berfatwa setiap hari dan sekarang ni sudah berani menghina guru. Ya, betul. Punca. Puncanya kerana tidak ada taksil ilmu. Tak sabar dalam menuntut ilmu. Dia tak sabar. Tergesa-gesa. So Imam Syafi'i bagi tips menuntut ilmu ni antaranya yang keenam kan. Dia ada 6. Yang keenam yang paling penting. Suhbatil ustadi wa tuluz zaman. Mesti kena bersahabat dengan ustaz. Maknanya berguru tu maknanya kena melazimi. Bersahabat ni tak semestinya kena jumpa minum kopi hari-hari, sembang, lepak kedai mamak hari-hari. Tak, bersahabat ni maknanya musahabah. Maknanya kita sentiasa ikuti nasihat-nasihat dia, dengar pengajaran dia. Bukanlah kata kena hadir setiap hari. Mungkin ada waktu kita tak nak hadir, tapi jangan putus. Jangan putus. Itu maksud tuluz zaman. So Imam Syafi'i bagi tips untuk menuntut ilmu ni suhbatil ustaz. Nak dapat ilmu mesti kena ada guru. Suhbatil ustaz wa tuluz zaman. Jangan kita bagi alasan siapa yang baca buku, siapa yang menuntut ilmu tanpa guru maka gurunya syaitan. Jangan bagi alasan hadis palsu tau. Memang hadis tu palsu, memang tu tak ada hadis. Tapi kena tengok juga dari sudut maknanya. Ada wajah betul. Yang dilarang kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang dilarang. Kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang baca buku seorang-seorang, syaitanlah gurunya. Itu salah. Itu salah. Sebab kita menisbahkan sesuatu yang bukan hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu betul. Salah. Itu bukan hadis. Tapi betul tak? Orang yang belajar tanpa guru ni, syaitan adalah gurunya. Kena fikir 2-3 kali. Orang yang ada khibrah, dia akan nampak. Betul. Orang yang mengaji tak ada guru ni, dia akan pelik-pelik. Dia akan jadi pelik. Ada wajahnya, syaitan akan jadi guru dia. Tapi tak menafikan juga ilmu kita boleh dapat melalui baca. Quran suruh Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah suruh kita baca. Jadi janganlah kita halang orang untuk baca seorang-seorang. Bacalah seorang-seorang. Tapi dalam masa yang sama, berbincang. Dalam masa yang sama, menghubungi guru-gurunya. Masuk kelas-kelas. Ikut sistem. Kan? Ikut berbincang. Jadi tak jadi masalah. Bukan buat fatwa sendiri. Bukan buat pendapat sendiri. Baca tak ada masalah. Wahyu pertama suruh kita baca. Iqra. Memang kena baca. Kena belajar cara nak baca. Kan? Kena ada guru. Adakah masalah kalau kita baca seorang-seorang? Tak ada masalah. Baca. Tapi kalau kita ada muskil, tanya pada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kena faham Quran tu dengan komprehensif, syumul. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam tu secara seluruhnya. Maknanya kalau ayat Quran, ambillah ayat semua. Jangan ambil baca. Allah suruh baca tapi kalau tak tahu, buat bijak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Suruh tanya pula kalau tak tahu. Kena ikut proses ilmu yang bersistematik. Kena belajar semua cabang ilmu tu dia kena ada asas. Bukan kita nak suruh dia belajar tu sampai mendalam pun kan. Ikutlah program-program yang sistematik. Yayasan Taklim ada asasi pengajian Islam, ada diploma lanjutan. Di Baitur Rahmah ada apa? Ada taksil ilmu. Itu free je. Tinggal kita nak provide waktu je. Ada rakaman pun free. Banyak sekarang ni kelas free. Kita nak tak nak je. Sebab kadang-kadang kita sombong tau. Kita sombong macam kita tengok ustaz ni aku tak mau dengar penyampaian macam apa sombong. Jadi sombong dia tak dapat ilmu. Bukan kita nak suruh ikut kita je. Ada ramai ada ustaz-ustaz lain. Kalau tak suka penyampaian kita, ada ustaz lain. Dengar. Yang penting dengar ilmu. Jangan kita biar hati kita jadi keras. Tapi ada setengah tu belagak. Nak dengar syekh-syekh overseas.
Tak mau ustaz-ustaz tempatan ni apa tak ada kelas lah ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaz kita ni semua tak ada kelas. Dia nak dengar apa? Kita nak jemput Syekh Fulan dan Alan. Ini kibar ulama kita. Kalau guru yang tempatan, guru yang ada dekat dengan kamu tak boleh nak hormat. Macam mana kamu nak expect kamu boleh hormat guru yang datang daripada jauh? Memang tak hormat lah. Sama je lah. Kan? Jemput orang ni, tak layan kita bukan ni. Kita tak ambil ni ustaz ni, follower dia tak ramai. Kita ambil ustaz-ustaz selebriti. Ustaz-ustaz yang dikenali ramai. Import lah ustaz ni. Lepas tu dia anak tirikan ustaz-ustaz dia sendiri. Kita tak ada masalah. Kita mengajak bukan kerana kita nak himpun follower. Seorang, dua orang, tiga orang, empat orang mengaji dengan kita pun kita tetap mengajak. Seorang pun kita tetap mengajak. Anda ingat je pesan guru anda. Kalau seorang saja nak ikut pengajian kau, mengajak. Tak kira. Ini masalah. Sebab ada kesombongan. La yustata'ul ilmi al-mutakabbir wal-mustahi. Kata Mujahid, ilmu ni takkan dapat didapatkan oleh ataupun la yanalul ilma al-mutakabbir wal-mustahi. Ilmu takkan diperolehi, takkan dicapai oleh dua jenis golongan. Yang pertama orang yang sombong. Sombong tadi tak mau. Alah, tak mau dengar penjelasan dia tak hebat, gini. Tak mau. Al-mustahi, malu. Malu lah sekali tak dapat ilmu. Baik. Apa dia soalan ni? Apa maksud bernikah sebab nak beribadah pada Allah? Menikah sebab nak beribadah pada Allah kerana kita kena faham tujuan kita diciptakan memang untuk ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dicipta Allah ni memang kita untuk ibadat. Memang kita untuk ibadat kepada Allah. Maknanya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, ibadat kita semuanya pada Allah. Termasuk pernikahan kita. Termasuk nikah kita, termasuk kita hubungan kita dengan suami atau isteri kita itu juga ibadah. Kerana Allah perintahkan supaya kita menikah. Pada lelaki yang mampu, pada wanita yang menikah. Maksudnya kita faham, menikah ni bukan kerana adat. Sebab orang tu menikah, aku nak menikah. Sebab syoknya menikah boleh pergi honeymoon dekat ni, bla bla bla. Itu jadi masalah orang kita. Dia tengok nikah sebab uruf, sebab adat. Sebab dia digembar-gemburkan kebahagiaan pernikahan ni dengan apa? Pergi honeymoon kan. Tapi honeymoon tu situ je lah seronok. Habis honeymoon tu habis hilang. Honey apa semua tak ada lah. Pasal dia jadikan ta'aluk dia pada asbab yang zahir tadi. Dia tak ta'aluk. Pernikahan tu dia tak ta'aluk pada Allah. Nikah ni kita nikah. Time kita angkat nikah dengan wali si perempuan tu, kita kata Allah apa? Mitsaqan ghalidha, berat. Perjanjian yang berat. Pasal kita ada tanggungjawab. Bukan di dunia saja, di akhirat kita nak didik dia. Hak tu baru betul. Konsep pernikahan tu kita kena, maknanya itu maksud kita menikah sebab nak beribadah pada Allah. Bukan kerana kita tengok orang tu happynya, sweetnya orang tu, sweetnya perkahwinan orang tu. Tak payah. Kita menikah kerana Allah, bukan kerana kita nak tunjuk sweet kita kat orang. Oh, tengok tu, kawan aku menikah, tengok dia pergi honeymoon sampai New Zealand. Aku boleh pergi mana? New Zealand kat Kelantan je. Oh, dia buat banding kan. Pasal apa? Dia kahwin kerana nak berbangga-bangga. Ui, tengok orang tu kahwin, pelamin dia cantik lah. Oh, pelamin dia ribu-ribu lah. Ui, aku nak juga. Nampak? Dia jadi nikah tu sebab uruf. Sebab adat, kebiasaan. Pasal orang menikah, dia nak menikah. Salah. Konsep ni salah. Kenapa betul kan? Menikah kerana ibadat. Menikah kerana ibadat. Ya, uruf tu ada apa kita kata, ada apa wajahnya dalam syarak, tetapi yang asalnya adalah nikah kita ibadat. Kita nikah kerana kita nak jaga hubungan kita dengan Allah SWT, nak jaga pandangan kita, nak jaga daripada maksiat, kita nak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai hamba Allah. Itu maksud dia. Bukan just cari kerja, gaji tinggi, lepas tu belanja isteri dia gini-gini, tapi tak bagi didikan, tak bagi bimbingan. Bini dia buat benda yang haram pun tak ada tegur. Pasal apa? Yang penting fulus.
Yang penting fulus masuk. Ini salah. Bukan itu tujuan kita kahwin. Bukan itu tujuan kita menikah. Menikah ni kerana kita nak ibadat. Itu maksud nikah ibadat. Ibadat ammah, ibadat umum. Saya rasa kecewa sebab video ustaz-ustaz ni dah dipalang sampai saya subscribe salah tu, saya tanya apa imam. Ya. Tak apalah nak buat macam mana. Banyak kita kata medium dakwah ni kita kena faham banyak, maknanya banyak. Cuma ada orang yang dia mungkin dia ada sebab apa semua, kita kata yang dia rasa tak sesuai dan sebagainya bagi dia. Dan kita tahulah orang yang di sebalik yang upload video ni pun bukan malaikat, manusia juga. Dia ada dia punya hawa nafsu dia dan sebagainya. Sebab tu anda katakan tadi, pusat pengajian ni dia tak boleh individu pegang. Kalau seorang individu pegang, dia rosak. Sebab dia nak ikut kepala dia saja. Tak ada penasihat. Kalau ada ustaz cuba nak nasihat, dia tenang. Pasal apa? Tak ikut dia. Tak ikut apa kehendak dia. Sebab tu pusat pengajian dia kena ada board, kan? Dia kena ada jawatan kuasa penasihat. So dilantik orang-orang alim, bukan seorang, 2-3 orang akan memberi nasihat gini. Kan? Ada nasihat dia. Kalau ada seorang saja dia tu susah. Maknanya dia akan ikut. Kalau seorang, kalau individu tu dia orang yang alim, kalau dia orang yang adil, dia orang yang ada pengalaman, ada ilmu, ada ketakwaan, lain cerita. Masalahnya seorang tu perangai kita kata hawa nafsu. Dia jadi susah. Wallahu musta'an. Ala kulli hal, dakwah sentiasa terus berkembang. Maknanya kuliah-kuliah ilmu tetap berjalan. Ada pun tak pasti anda punya kuliah ta'zim al-ilm tu memang tak ada pun, yang tak di-upload pun, tapi tak tahu video tu ada ke tak ada. Tapi tak apalah, kalau orang padam kita boleh buat balik. Bagus ya, kita boleh buat balik, kita ulang kaji balik kan. Ustaz Asri, Ustaz Yudun kira rasa rugilah kan kuliah-kuliah mereka kan. Maknanya mungkin anda ni tak penting, tak banyaklah ilmu yang anda sampaikan. Yang mereka tu lagi banyak. Ustaz-ustaz kita yang lagi banyak ilmu, mereka lagi banyak manfaat. Kenapa kita nak halang? Kenapa kita nak buang kan? Kalau kita tak setuju, tak puas hati, adakah salah apa yang dia orang salah? Kena bagi tahu lah. Kalau salah, bagi tahu lah apa yang salah. Masalahnya tak bagi tahu. Masalahnya tak bagi tahu. Adakah bila dia orang salah tu maknanya semua ilmu dia orang tu tak boleh pakai? Kan? Salah satu adakah menyebabkan apa ilmu yang dia orang sampai tu semua tak boleh pakai? Allah musta'an. Ini fitnah lah, kita fitnah. Na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.